أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan sama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Syaban. Subhanallah, kita masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk berada di hari-hari terakhir di bulan Syaban untuk masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudahlah kita dapat sama-sama menempuh COVID-19, dapat sama-sama menempuh banjir, dapat sama-sama menempuh ujian ekonomi. Allah Ta'ala izinkan kita sampai di penghujung bulan Syaban, di permulaan bulan Ramadan. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan kerana ujian yang kita tempuh itu sudah pastilah membuahkan pahala kepada kita semua. Sekiranya kita ikhlas, sekiranya kita selalu memaafkan orang lain. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke Facebook Surau, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan ke 0501 2010 053038 seperti mana yang telah pun disebut di pin oleh admin surau, iaitu infak dana untuk aktiviti kuliah surau Fasa An-Nur Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Baik, mewakili barisan AJK Surau, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan kepada Makcik Atikah Tukimin daripada Melaka, Kak Faridah B daripada Kuala Lumpur, Siti Maisarah daripada Terengganu. Ya, kepada semua yang hadir didoakan kebaikan. Di Kak Lin Mazlin daripada Johor Bahru, masya-Allah. Kepada siapa lagi? Wong Jowo, masya-Allah. Dekat Kuala Lumpur ni ada Wong Solo, ada Wong Jowo. Ar-Rosmil, Kak Syahbanon daripada Taman Melawati, Kuala Lumpur, masya-Allah. Kepada Kak Liza Haji Hamdan daripada Ceras. Dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Maka kita nak sebut sedikit apakah persiapan, kelengkapan ataupun aktiviti-aktiviti yang perlu kita buat sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita nak masuk esok ni atau malam ni. Antara yang pertama, bulan Ramadan kita kena buat apa tuan-tuan puan? Kita kena banyakkan istighfar. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita tak sempat nak mengaji, nak baca Quran, yang pertama yang kita kena buat adalah kita kena banyak istighfar. Kita tak tahu nak buat benda lain kan? Kita mungkin tak ada masa nak duduk menghadap Quran kan? Jadi kita ada masa untuk istighfar. Kita kena selitkan aktiviti harian kita dengan istighfar. Astaghfirullah
Rabbal baraya. Sambil dalam kereta, astaghfirullah minal khataya. Sambil siram pokok bunga, astaghfirullah. Sambil masak, Rabbal baraya. Sambil menjahit, astaghfirullah. Sambil beli baju raya, astaghfirullah minal khataya. Sekali tengok yang diskaun-diskaun, astaghfirullahalazim. Dia beristighfar walaupun dia terkejut tengok harga murah sangat. Pergi bazar Ramadan, astaghfirullah. Sekali tengok yang tak pakai tudung, astaghfirullahalazim. Dia istighfar jugalah. Gitu. Nah, kalau kita tengah bawa motor, orang potong kita, astaghfirullahalazim. Kita pun terus beristighfar. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita banyakkan istighfar. Itu amalan yang patut kita lakukan. Satu. Yang kedua, perkara yang perlu kita buat adalah ingat ganjaran besar di dalam bulan Ramadan. Kena selalu cakap kat diri kita ni, aku ni berada di pintu syurga dah. Kena selalu cakap gitu. Assalamualaikum Makcik Atikah, tahniah dan terima kasih atas kehadirannya, masya-Allah. Baik, yang pertama sekali tulis istighfar. Yang kedua, ingat kita ni ada ganjaran yang besar, iaitu di hadapan kita hanya pintu syurga yang terbuka. Orang lain nak sampai ke pintu syurga, jauh perjalanan. Kalau di alam barzakh, kita nak sampai ke pintu syurga, jauh tuan-tuan dan puan. Di alam barzakh, kita kena berada di alam mahsyar. Kemudian kita akan dihitung selama 50,000 tahun, dihimpunkan. Kemudian ada mizan, ada titian sirat. Perjalanan yang panjang ini, Allah Ta'ala pendekkan apabila kita berada di bulan Ramadan. Kita dapat merasakan peluang untuk berada di hadapan pintu Ramadan. Bila? Hari ini lah bulan Ramadan. Kita kena ingat ganjaran-ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala sediakan di bulan Ramadan. Setiap ibadah yang kita buat, dilipat kali gandakan, berlipat kali ganda. Jadi rugilah kalau kita berada di bulan yang hebat, tetapi kita tidak rasakan kehebatan itu. Kita kena tengok bagaimana orang yang tidak empunya, lalu dia terkenangkan untungnya orang yang ada. Kita ni bila sakit, baru kita tahu nikmatnya sihat. Kita ni bila sibuk, baru tahu nikmatnya masa lapang. Kita ni bila kita dah penat, baru kita tahu betapa nikmatnya memiliki tenaga. Kita ni kalau dah tak ada orang yang kita sayang, barulah kita tahu betapa nikmatnya ketika dia ada. Jadi kita akan rasa sesuatu tu berharga bila kita kehilangan. Jadi tahu tak, orang yang dalam alam barzakh, dalam alam mahsyar, semua alam mahsyar mana sampai lagi ustaz? Alam barzakh, dalam kubur, minta pada Allah Ta'ala pulang ke dunia, tapi mereka dah tak ada sebab mereka dah mati. Dan kita pula berada di dalam bulan Ramadan, yang kita tidak beramal padanya, Allahu Akbar, ruginya. Jadi ingat, bulan Ramadan pertama, bulan banyakkan istighfar, kerana Allah Ta'ala memang nak berikan keampunan. Yang kedua, kita kena bayangkan kita berada di hadapan pintu syurga. Waalaikumsalam kepada Kak Rokiah Jusuh, Masya Allah. Kepada Kak Liza Haji Hamdan, betul, amin. Kepada Makcik Atikah, amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, kita kena buat apa tuan-tuan dan puan? Ni, kita berada betul-betul di pintu syurga ni, betul-betul di pintu Ramadan ni. Yang ketiga, selalu kita, bukan selalu, kita kena berhenti untuk terus membuat dosa. Kita berhenti daripada buat dosa. Kebanyakan kita ni kadang-kadang ada dosa yang kita lazimi tak? Berhenti. Cut all the sins that you have been done every single day. Berhentikan semua dosa. Saya ni malah cakap orang putih. Kalau saya cakap orang putih kan, saya seorang aja pun tak faham. Saya pun tak faham tuan-tuan dan puan, apatah lagi. Berhenti buat dosa. Yang ketiga, buat dosa yang kita buat sama ni, kita semua berhentikan semua dosa yang kita buat. Usahakan sama ada kita buat secara sengaja ataupun tidak. Berhenti. Ya Makcik Atikah, benar Ustaz, sayu hati bila Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita dan arwah suami. Ya betul. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dosa yang kita buat, patutnya kita berhenti dah. Sebab tu disebut dalam bulan Ramadan, kata Nabi SAW, Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Jadi maksudnya tak ada peluang lagi dah nak masuk neraka ni. Tapi ada pula orang ketuk pintu neraka. Jadi bulan Ramadan, bulan untuk kita tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan benda tu memang berlaku. Bulan Ramadan memang kita boleh jadi baik. Sebab apa? Sebab syaitan dah terikat. Sebab bila syaitan dah terikat, pintu syurga dah terbuka, pintu neraka pula tertutup.
Manusia boleh datang ke masjid dan surau sepanjang di permulaan bulan Ramadan. Tapi biasanya tak kekal lah, sebab kalau dia tak fokus kepada kekuatan hati. Yelah, bila syaitan dah tertambat, tu yang nampak semangat Ramadan pertama datang tu. Tapi lama kelamaan hatinya penat. Bila hati penat, maka dia tak boleh nak buat ketaatan. Nampak? Jadi bahaya kalau kita biarkan diri kita dalam melakukan dosa kerana nanti hati tu penat. Kita tak nak biarkan hati tu penat. Waalaikumsalam Kak Zah. Biasalah Kak Zah hantar anak balik sekolah, Masya Allah. Banyak hal pagi ni Ustaz. Buat si kecil itu dulu, Masya Allah. Tahniah Kak Zah. Seorang Iron Woman, wanita besi yang hadir pada pagi ni, Masya Allah. Kepada Kak Rafi'ah Ismayadi, terima kasih atas kehadiran. Baik, yang keempat. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, ingat ganjaran besar menanti kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, berhenti buat dosa. Yang keempat, apa yang kita nak fokus pada bulan Ramadan ini? Hiduplah dengan Al-Quran, berdampingan dengan Al-Quran, selalu membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran ni akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada empunyanya, pembacanya. Quran ni kita kena selalu berdampingan. Kita ni tak adalah baik sangat, tapi kalau sampai Ramadan pun tak baca Quran, janganlah nampak teruk sangat. Kalau kita tak nak baik sangat, kalau kita tak baik sangat, tapi jangan tunjuk teruk sangat. Gitu. Dengan Quran tu berdampinganlah. Ya, berdampingan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah bantuan kita di padang mahsyar. Kita ni kalau nak dapat bantuan, bayangkan di padang mahsyar ni, semua orang tak nak tolong kita. Kalau kat dunia, kita ni ramai orang nak tolong. Kalau saya susah, Makcik Atikah ada, Kak Azhar ada, Kak Syahbanun ada, Kak Liza Haji Hamdan ada. Kalau Makcik Atikah tak sihat, saya ada, Kak Aruniza ada, Kak Liza ada, Kak Syahbanun ada. Dalam dunia ni kita ada kawan. Dekat dunia ni paling kurang kita ada adik-beradik. Dekat dunia ni paling kurang kita ada seseorang yang nak doakan. Kalau Siti Maisarah sakit mata, ada orang doakan. Kalau kita sakit hati, ada orang yang nak tenangkan. Ya, Kak Faridah B ada. Tetapi subhanallah, kalau kita di alam barzah, kawan kita siapa tahu? Al-Quran lah. Jadi kenapa kita biarkan bakal jadi kawan kita di alam barzah itu, yang kita tak boleh sewenang-wenangnya cari kawan. Jadi kita kena usahakan kawan tu di sini, tapi kita tinggalkan dia. Al-Quran ni rupanya kawan kita. Tapi sayang kalau kita tak baca dia. Jadi tanamkan azam. Mulai hari ni aku nak baca Quran paling kurang satu muka. Kalau masuk Ramadan, aku nak baca Quran satu hari satu juzuk. Kena ada niat tu. Kalau tak dapat nak baca pun, dapat niat pun jadilah. Ni niat pun tidak. Allahu Akbar. Ruginya lah hidup tanpa ada niat untuk berdampingan dengan Quranul Karim. Ya, Al-Quran jadi teman kita dunia akhirat. Kena usaha baca Quran walaupun selai sehari. Tahniah Siti Maisarah. Betul. Kita kena usaha baca Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, kena banyakkan solat malam. Bila kita sebut Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan, kita kena banyak solat malam. Ya, solat malam. Bangunkan malam, hidupkan malam. Tingkatkan kualiti kita di dalam malam-malam Ramadan. Yang keenam, banyakkan sedekah. Dalam bulan Ramadan, peluang untuk sedekah. Kita ada peluang tuan-tuan, sedekahlah. Kita ada RM10, sedekah RM8. Kita ada RM100, sedekah RM50. Kita ada RM200, sedekah RM100. Sedekah ni Allah Ta'ala akan letakkan martabat kita di tempat yang sangat tinggi. Ya, kata Allah Ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, orang yang sedekah ni seperti dia tanam sebiji benih. Ya, biji benih ni akan tumbuh 7 tangkai, sepohon pokok yang ada 7 tangkai. Setiap tangkai tu ada 100 biji benih. Cuba kita bayangkan, kita ada sebidang tanah. Kita tanam 10 biji benih. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pokok. Pokok ni semua ada 7 tangkai. 7 tangkai, 7 tangkai, 7 tangkai. Ada 70 tangkai lah. Dan setiap tangkai tu ada 100 biji benih yang sama. Bayangkan kalau 70 kali 100. 70 kali 100. 7,000 biji benih. Padahal kita tanam RM10 je.
kita akan dapat RM70,000. RM7,000. RM77,000. Kalau kita bagi RM1, kita dapat RM700. Kalau kita bagi RM10, kita dapat RM7,000. RM7,000 ni besar ke sikit? Saya nak tanya Siti Maisarah. Besar. Gaji kita mana sampai RM7,000? Gaji RM7,000 ni kalau dekat, ni selalunya manager, assistant manager lah. RM7,000. Itu pun tidak ada manager gaji RM5,000. Kalau kita sedekah RM10, kita dah dapat pulangan RM7,000. Itu pun ramai orang tak nak sedekah. Bulan Ramadan Allah lipat kali gandakan lagi. Jadi lepas pada ni, kita dapat sedikit, sedekah sedikit. Kita dapat banyak, sedekah suka hati kita. Yang penting mesti ada sedekah. Dapat je berita untuk bersedekah, itulah peluang kita untuk dapat gandaan 700 kali ganda. Jadi apa lagi, saya mewakili AJK Surau lah. Saya nak malu-malukan tuan-tuan perempuan untuk klik akaun surau. Masuklah sikit RM10. Bukanlah apa sebab surau nak masuk Ramadan ni. Saya dapat berita AJK kata, Ustaz, kita perlukan dana untuk merancangkan aktiviti-aktiviti ibadah di surau. Jadi kalau sesiapa sedekah, memang pahala milik mereka. Pasal surau tak ada dana lain dah. Kalau tempat lain, masjid, tahfiz, banyak orang sedekah. Tapi surau ni dia limited. Dia tak macam masjid. Masjid ni dapat bantuan negeri. Kalau surau ni dia tak ada bantuan, dia hanya dia je. Jadi memanglah Allah Ta'ala bagi kita peluang tuan-tuan dan puan untuk jadi sahabat surau. Sedekahlah, sama-sama kita menyumbang dan menyambung aktiviti-aktiviti keagamaan yang berada di surau An-Nur Fasa 3A Serban Selatan. Baik. Besar pun, saya pun gaji tak sampai 1,000. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah kepada Siti Maisarah. Allahu Akbar. Bolehlah belanja saya, Siti Maisarah. Terima kasih banyak Siti Maisarah. Tak ada masalah. Gaji ni Allah Ta'ala dia tak tengok banyak mana. Allah tengok duit yang kita dapat tu ke mana kita belanjakan. Kalau kita ada 1,000, 800 kita belanja untuk mak ayah, untuk beli keperluan asas, untuk bayar bil elektrik, bil air. Itu semua akan menjadi pahala kita. Kalau kita gaji kita 10,000, Allah Ta'ala tak tengok besar tu. Allah tengok ke mana kita guna 10,000 tu. Kalau 8,000 kita guna untuk keluarga, untuk sedekah, untuk kawan-kawan, Allah Ta'ala bagi pahala lah. Ya, Allah bagi pahala. Duit kita tak banyak tak apa. Yang penting kita tahu apa, bila dapat duit tu kita tahu nak buat apa. Daripada duit banyak, lepas tu tak tahu nak buat apa. Nanti membazir. Cerah cakap Ustaz. Betul. Ramai orang dia nak duit banyak. Bila dapat duit banyak, dia mulalah nak seronok-seronok buka benda-benda lain. Bila kita tak ada duit, mana kita nak seronok-seronok sangat. Pasal duit kita limited. Tapi bila kita ada duit banyak, dia punya semangat nak berbelanja tu membuak-buak. Jadi kita imbangi dengan semangat itu dengan banyak bersedekah. Sungguh Ustaz, bagi suami RM50 semalam, Allah bagi Allah. Kak Azhar bagi suami RM50. Betul. Bagi seorang isteri, belanja yang afdal dia adalah belanja suami. Allah Ta'ala bagi rezeki lagi melimpah ruah. Kalau Ustaz, asyik isteri je bagi suami, tak apa dah, itu sedekah afdal. Suami afdal dia bukan sedekah pada isteri, itu wajib nafkah. Buat wajib dengan benda sunat, mana pahala besar? Gitu. Kita nak pahala yang besar lah. Memanglah wajib, benda wajib tu pahalanya tak boleh dibandingkan dengan benda sunat. Tapi kalau kita boleh buat benda sunat dalam keadaan kita tak ada paksaan, besar pahalanya, besar pahala. Baik, 5. Yang kelima, selalulah. Yang keenam, banyakkan sedekah. Baik. Yang pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua, ingat ganjaran besar pahala. Yang ketiga, berhenti buat dosa. Yang keempat, hidupkan Al-Quran. Yang kelima, solat malam. Yang keenam, banyakkan sedekah. Yang ketujuh, memang dah Ramadan ini bulan kurangkan makan. Jadi kita kena kurangkan makan. Bulan Ramadan ni jangan banyak makan je. Kalau dapat pergi bazar Ramadan, sampai biru ni, hujung-hujung jari ni biru dia pegang plastik. Mana tu kak? Pergi beli bazar lah, dah biru dah tangan tu. Tak habis pusing lagi Ustaz, oi. Nak tawaf lagi ni, tawaf kudum sa'i tak habis lagi ni. Kita ni kalau pergi bazar Ramadan, jangan rambang mata. Pergi tu memanglah kita pergi dalam keadaan lapar. Kita ni kalau pergi dalam keadaan lapar, semua benda nak beli. Jadi bawa bertenang lah. Bawa bertenang. Kita beli mana yang perlu je. Sebab percayalah, kadang-kadang kita berbelanja lebih.
yang akhirnya kita tak makan. Tapi kalau mereka yang nak sedekah, khusus bulan Ramadan, kita pergi ke bazar Ramadan, kita cakap dekat satu stall, satu kedai ni, "Dek, akak nak beli, akak ada RM50, tolong bungkuskan 5 nasi ayam ni, kalau satu RM5, bungkus 10, siapa datang kang, dia nak beli, adik bagi satu free." Itu cara kita sedekah yang tidak disangka-sangka. Orang tu nak beli 2 bungkus nasi ayam, tiba-tiba kak bayar satu je, sebab satu lagi akak tu dah bayar dah. Siapa dia? Alah, adalah ada orang sedekah. Seronok tak orang yang berbuka tu? Untungnya saya baru nak beli nasi ayam 2 bungkus. Beli satu, cuma satu pula. Allahu Akbar, terima kasih banyak. Rezeki saya hari ni. Kita dapat pahala belanja orang satu. Kita dapat pahala menggembirakan orang 2. Kita dapat pahala sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu lagi. Allahu Akbar. Kan mata tengok semua nak beli. Kita ni kalau beli lebih, kadang-kadang kita makan sikit, rugilah, membazir. Kita kalau dapat lebih, kita bagi ke orang lebih. Beli banyak untuk orang lain tak apa, tak membazir. Beli banyak untuk diri sendiri, bazir. Baik. Yang ke-8 yang perlu kita buat sepanjang Ramadan ini adalah banyakkan doa. Bulan Ramadan ni bulan berdoa. Syahrul doa. Banyak sikit kalau jalan yang betul tetap berkat tu duit tu betul. Betul Kak Liza Haji Hamdan. Ya, kita belanja banyak ke sikit ke, kalau jalan tu betul, insya-Allah berkat. Betul tu Kak Azhar, betul, ya Allah Akbar. Berkat, janji berkat ustaz, dapat gaji fikir mak ayah dan adik dulu tahniah Siti Maisarah. Baik. Yang ke-9, jangan buang masa. Banyakkan doa. Yang ke-8. Hidup kita ni banyak doa pada Allah Ta'ala. Ya. Yang ke-9, jangan buang masa. Doa macam kita dia ajar tu lah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang kita doa sepanjang malam tarawih tu, kita doa tu. Dan jangan lupa, jangan buang masa. Do not procrastinate of time. Do not procrastinate. Procrastination is thief of time, cakap orang Jawanya. Sikap bertangguh ini adalah pencuri masa. Jangan kita bertangguh. Kalau kita jenis tak ngaji siap-siap. Kita tak sedekah siap-siap. Kalau kita jenis malas nak kemas baju, kemas siap-siap. Jangan bertangguh. Jenis tangguh ni kerja tak siap. Siapkan awal. Kalau kita nak beli baju raya, beli siap-siap. Sebab kita tak nak nanti baju hari raya kelang kabut dah, baju hari raya lah baru nak belilah apa semua. Sekarang belilah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Antara ibadah yang boleh kita laksanakan adalah beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Itu memang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pada 10 malam terakhir, Nabi ketatkan seluar baginda SAW. Dan Nabi banyak bersendirian, beriktikaf di masjid. Nabi ketatkan kain, Nabi pisahkan diri baginda daripada katil, Nabi banyak beriktikaf. Bagi orang lelaki, ya iktikaf. Bagi orang perempuan, ustaz, kami pun nak iktikaf juga. Boleh ke tidak orang perempuan iktikaf? Orang perempuan ni, dia tak payahlah iktikaf di masjid kalau dia ada suami. Dia seeloknya dia duduk dengan sebelah suami lah. Kalau suami, kalau dia ada pasang niat, ya Allah, kalau aku ada keizinan, aku nak juga iktikaf. Tapi sebab aku ada suami ni, berdengkur macam, elok ke aku pergi iktikaf dan aku duduk sebelah suami? Jawapan dia, duduk sebelah suami itu afdal. Tapi kalau kita ada suami, kita suruh dia pergi iktikaf. Kita dapat pahala iktikaf, kita dapat pahala duduk di rumah, dapat pahala juga. Bagi orang perempuan, seeloknya dia suruh suami buat taat. Dia tumpang dia pahala suami. Orang yang bagi orang makan sahur dapat pahala. Orang jamu orang buka puasa dapat pahala. Orang yang suruh suami dia buat taat, dia dapat pahala. Dia suruh suami dia join tadarus Quran, dia dapat pahala. Untung rupanya orang perempuan ni, kalau dia suruh suami dia buat ibadah, dia tak payah susah-susah. Dia hanya fokus untuk buat ibadah saja. Jadi tuan-tuan puan, begitulah 10 perkara untuk sama-sama kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah pada kita untuk dapat sama-sama laksanakan, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Nombor 7, kurangkan makan, Siti Maisarah. Kurangkan makan. Kurangkan makan. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa tekan button like dan share. Copy komen Siti Maisarah kita sebarkan
apa benda yang nak buat. Hari ni kita boleh sebarkan apa nak buat Ramadan. 10 perkara tadi. Aku lumada tasma'un. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Jumpa insya-Allah. Assalamualaikum.